Syarikat Malaysia kini berada di tengah-tengah kritikan global. Pada tahun 2021, selepas rampasan kuasa tentera di Myanmar meletus, satu pendedahan mengejutkan menggemparkan dunia. Keuntungan daripada ladang gas milik Petronas di Malaysia mengalir terus ke dalam poket junta tentera Myanmar. Ratusan juta ringgit setiap tahun digunakan untuk membeli peluru dan senjata oleh tentera. Masyarakat antarabangsa marah, menghantar ultimatum terakhir. Putuskan talian kewangan berlumuran darah itu dan tinggalkan Myanmar segera. Namun, Malaysia tidak berhenti dan juga tidak beredar. Ini kerana saat injap gas ditutup, pihak yang akan diselubungi kegelapan terlebih dahulu, bahkan sebelum pihak tentera, adalah rakyat Myanmar sendiri. Akhirnya, Malaysia membuat pilihan paling berbahaya, kekal di medan bahaya, menanggung cemuhan seluruh dunia. Tetapi ini sama sekali bukan pakatan sulit dengan diktator. Di tengah-tengah kritikan dunia, bagaimana Malaysia berjaya mengeringkan sumber kewangan tentera dengan begitu halus sambil menjaga cahaya kehidupan rakyat? Inilah catatan pahit getir rakyat Malaysia yang mempertahankan malam Myanmar. Di mana anda mendengar ini? Jangan lupa subscribe dan like. Selamat sejahtera, saya Johannes Kraus, seorang aktivis hak asasi manusia antarabangsa dari Jerman. Selama 15 tahun terakhir, saya telah mengembara ke zon konflik sumber di Afrika dan Timur Tengah, menyiasat hubungan sulit antara syarikat dan rejim diktator. 3 hari selepas rampasan kuasa, sebaik sahaja saya mendarat di lapangan terbang Yangon pada awal pagi, udara sudah terasa berbeza. Askar bersenjata berdiri di setiap sudut terminal, dan orang ramai berjalan mengelak pandangan mata masing-masing. Telepon bimbit saya sudah dipenuhi dengan lebih 100 panggilan yang tidak dijawab, datang dari ibu pejabat Eropah, media Amerika, dan organisasi hak asasi manusia Asia. Mereka semua menanyakan soalan yang sama. Apa yang akan dilakukan dengan ladang gas Malaysia? Sebaik sahaja saya tiba di bilik hotel, saya mengeluarkan fail tebal dari beg saya. Ia adalah analisis rangkaian elektrik Myanmar, sebuah laporan berdasarkan data yang saya kumpul selama 6 bulan terakhir. Saya membentangkan peta di atas katil dan mula menanda dengan pen penyerlah. Saya menjejaki laluan paip dari ladang gas luar pesisir Laut Andaman yang bersambung ke stesen janakuasa di pinggir Yangon. Dan dari sana, bagaimana elektrik diagihkan ke pusat bandar dan kemudahan tentera. Garisan merah menjalar seperti ular di atas peta. Ini adalah tangki oksigen tentera, saya bergumam sendirian. Ladang gas yang dikendalikan oleh syarikat Malaysia itu menjana pendapatan tahunan kira-kira ratusan juta ringgit. Ia adalah rahsia umum, bahawa sebahagian daripadanya mengalir kepada pihak tentera melalui Perbadanan Gas Negara Myanmar, PGNM. Saya telah menghabiskan 15 tahun di zon konflik sumber, menyaksikan buruh kanak-kanak di Lombong Kobalt Kongo, dan berjalan melalui kampung sejurus selepas pembunuhan beramai-ramai di kawasan minyak Sudan. Apa yang saya pelajari di sana adalah mudah. Untuk rejim diktator berterusan, ia mesti mempunyai sumber kewangan dan di hujung tali kewangan itu sentiasa ada syarikat asing. Melihat garisan merah pada peta, saya yakin Myanmar tidak berbeza. Syarikat Malaysia mungkin menganggap mereka hanya melombong gas asli, tetapi realitinya ia tidak jauh berbeza daripada membiayai peluru tentera. Sementara masyarakat antarabangsa membincangkan sekatan, ladang gas ini mengisi peti besi tentera setiap hari. Ini adalah tangki oksigen tentera, saya bergumam sekali lagi, melukis bulatan pada lokasi ladang gas di peta. Pada masa yang sama, kira-kira 10 km ke utara dari pusat bandar Yangon, di ibu pejabat PGNM, Uthumi Naung sedang melihat keluar tingkap. Walaupun dalam kegelapan subuh, lampu-lampu bandar Yangon jelas kelihatan. Setiap cahaya itu adalah wang. Di atas mejanya terdapat laporan yang baru tiba, merangkumkan pergerakan kumpulan hak asasi manusia antarabangsa. Uthumi Naung tersenyum tipis sambil membelek laporan itu. Ia menyatakan bahawa perbincangan mengenai sekatan yang menyasarkan ladang gas Malaysia telah bermula. Seorang pembantu membuka mulutnya dengan berhati-hati. Tekanan antarabangsa nampaknya semakin kuat. Ada kemungkinan syarikat Malaysia akan menarik diri. Uthumi Naung menggelengkan kepalanya. Malaysia tidak akan pergi, katanya. Kerana mereka juga tahu. Mereka tahu bahwa ladang gas ini bukan sekadar wang, tetapi tebusan. Lebih 30% daripada keseluruhan bekalan elektrik Yangon datang dari ladang gas ini. Hospital, loji rawatan air, dan rangkaian komunikasi, semuanya bergantung pada kuasa ini. Jika Malaysia menghentikan bekalan gas, yang akan terperangkap dalam kegelapan bukanlah tentera, tetapi rakyat.
Utuminaung mengira bahawa masyarakat antarabangsa akan menyalahkan Malaysia dan Malaysia akhirnya tidak akan dapat bertahan. Dia memberi arahan kepada pembantunya, lapor pergerakan syarikat Malaysia setiap hari. Dan jika ada tanda-tanda penarikan diri, maklumkan saya segera. Sementara itu, di platform ladang gas luar pesisir Laut Andaman, Ahmad Zaki sedang melakukan rondaan subuh. Angin sejuk bertiup di geladak. Di seberang ufuk, cahaya lampu daratan kelihatan samar-samar. Itu adalah Yangon. Bekerja di sini selama lebih sedekat, Ahmad Zaki tahu bahawa cahaya itu bukan sekadar lampu biasa. Setiap satunya adalah kehidupan seseorang. Pesakit yang menjalani pembedahan semalaman di hospital, pekerja yang bekerja shift malam di kilang, ibu bapa yang menyediakan makanan untuk anak-anak di rumah. Suara pengurus stesen jana kuasa kedengaran melalui radio. Panggilan rutin untuk mengesahkan bekalan gas yang stabil. Ahmad Zaki menjawab ringkas, "Normal, jangan risau." Tetapi selepas meletakkan radio, wajahnya tidak tenang. Selepas berita rampasan kuasa, suasana di tapak berubah. Panggilan dari ibu pejabat di Kuala Lumpur semakin kerap dan pekerja tempatan memandangnya dengan pandangan cemas. Ahmad Zaki kembali ke bilik kawalan utama platform. Monitor di dinding memaparkan pengeluaran gas, tekanan dan status saluran pipe dalam masa nyata. Semua angka berada dalam julat normal. Tetapi di fikiran Ahmad Zaki, muncul angka-angka lain. Jumlah inkubator di Hospital Besar Yangon, penggunaan kuasa ICU neonatal, dan berapa lama penjana kecemasan boleh bertahan. Apa yang akan berlaku jika ladang gas ini berhenti? Ahmad Zaki tidak melontarkan soalan itu, tetapi dia sudah tahu jawabannya. Matahari mula terbit di luar tingkap bilik kawalan. Ufuk diwarnai merah. Ahmad Zaki menghirup kopi. Jangan sekali-kali berlaku pemadaman elektrik. Dia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun alasannya, apapun yang diperkatakan oleh sesiapa, dia tidak boleh membiarkan cahaya itu padam. Pagi itu, 3 lelaki di tempat masing-masing melihat ladang gas yang sama. Seorang melihatnya sebagai tangki oksigen tentera. Seorang mengiranya sebagai tebusan yang tidak boleh ditinggalkan, dan seorang cuba mempertahankannya sebagai cahaya yang tidak boleh dipadamkan. Di bilik hotel saya menatap garisan merah di peta dan berfikir, memutuskan garisan itu adalah keadilan. Saya yakin itu adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu bahawa garisan itu bukan sahaja aliran wang, bahawa kehidupan ramai orang terjalin di atas garisan itu. Hanya bunyi ombak Laut Andaman yang tenang menggegarkan platform itu. Ketika helikopter mendarat di platform luar pesisir, saya sudah merasa marah. Kemudahan ladang gas yang kelihatan di bawah lebih besar daripada yang saya sangka. Puluhan pipe, tangki dan saluran minyak terjalin, semuanya berkilauan di bawah cahaya matahari. Ia indah. Sungguh mengerikan. Kecuali hakikat bahawa setiap kemudahan ini menjana wang yang akan menjadi peluru untuk tentera. Ahmad Zaki sedang menunggu saya di helipad. Berpakaian sut kerja dan topi keledar keselamatan, dia kelihatan seperti jurutera tapak yang tipikal. Saya tidak menjabat tangannya apabila dia menghulurkan salam. Sebaliknya, saya hanya menghulurkan kad nama. Ahmad Zaki berhenti seketika, kemudian mengambil kad itu. Matanya berubah sedikit apabila dia membaca jawatan saya. Pengarah Pemantauan Sumber Tenaga NGO Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Semasa diiringi ke bilik mesyuarat, saya memerhatikan platform. Pekerja Myanmar tempatan memeriksa kemudahan, dan jurutera Malaysia duduk di hadapan monitor. Semua orang fokus pada tugas mereka, seolah-olah ia adalah tempat kerja biasa di dunia. Tetapi saya tahu, berapa banyak darah yang menjadi asas kepada kenormalan ini. Beberapa orang sudah berkumpul di bilik mesyuarat. Wakil yang dihantar dari ibu pejabat Malaysia, peguam tempatan, dan kaki tangan PGNM Myanmar. Ahmad Zaki memperkenalkan saya secara ringkas. Organisasi Hak Asasi Manusia Antarabangsa telah datang untuk pemeriksaan tapak. Ekspresi wajah semua orang serta-merta menjadi tegang. Saya mengeluarkan bahan yang telah saya sediakan dari beg saya dan membentangkannya di atas meja. Halaman pertama adalah rekod pembunuhan beramai-ramai orang awam oleh tentera Myanmar selepas rampasan kuasa penuh dengan gambar, testimoni, dan senarai kematian. Halaman kedua adalah carta aliran dana tentera, mengesan wang yang mengalir kepada tentera melalui PGNM. Dan halaman ketiga adalah struktur pendapatan ladang gas ini, sebuah jadual yang jelas menunjukkan berapa banyak pendapatan tahunan yang masuk ke kerajaan Myanmar, yaitu kini kepada tentera.
Saya melemparkan soalan kepada Ahmad Zaki. Adakah Anda tahu kemana perginya keuntungan ini? Ahmad Zaki menjawab ringkas. Mengikut kontrak, jumlah yang sepadan dengan bahagian Myanmar pergi ke PGNM. Saya bertanya lagi, siapa yang memegang wang itu sekarang? Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Seseorang mengalih tempat duduk dengan tidak selesa dan seseorang membelek dokumen. Saya meninggikan suara saya. Gas Anda berlumuran darah. Setiap peluru yang ditembak di jalan-jalan Yangon dibiayai oleh wang yang dijana dari kemudahan ini. Gaji tentera yang menindas rakyat yang menuntut demokrasi datang dari sini. Ahmad Zaki hanya mendengar kata-kata saya. Tiada perubahan pada ekspresinya. Kesunyian itu membuatkan saya lebih marah. Seorang wakil Malaysia menyampuk. Kami menjalankan perniagaan mengikut kontrak yang sah. Ini adalah berasingan daripada situasi politik. Saya memandangnya tepat. Adakah perkataan sah itu satu pengampunan? Terdapat juga kontrak yang sah semasa era Nazi. Suasana di bilik mesyuarat menjadi beku. Ahmad Zaki membuka mulut buat kali pertama. Tunggu sebentar, katanya, sambil bangun dari tempat duduknya. Apabila dia kembali beberapa saat kemudian, dia membawa fail tebal di tangannya. Apa yang dibentangkan di atas meja adalah peta rangkaian elektrik Yangon. Peta yang sama yang saya lihat di hotel. Tetapi peta Ahmad Zaki penuh dengan perkara yang tidak saya tandakan. Lokasi hospital ditandakan dengan titik merah. Jumlah katil hospital, saiz ICU, dan kapasiti penjana kecemasan setiap hospital dicatatkan dalam angka. Loji rawatan air, stesen pangkalan komunikasi, sistem lampu isyarat semuanya ditandakan. Ahmad Zaki menunjuk peta dengan jarinya dan berkata, Hospital Besar Yangon kini mengendalikan 12 inkubator. Terdapat 23 bayi di ICU neonatal. Dia kemudian mengeluarkan dokumen lain. Simulasi pemadaman elektrik. Ia adalah laporan yang merangkumkan apa yang akan berlaku jika bekalan dari ladang gas ini terputus mengikut jam. Jam 1, penjana kecemasan beroperasi. Jam 6, bahan api penjana kecemasan mula habis. Jam 12, bilik pembedahan hospital utama mengalami pemadaman. Jam 24, bekalan air minuman terganggu kerana loji rawatan air berhenti beroperasi. Jam 48, sistem penyelamat kecemasan runtuh kerana rangkaian komunikasi lumpuh. Ahmad Zaki memandang saya tepat. Satu baris keadilan Anda akan menghentikan hospital, katanya. Apa yang Anda cuba putuskan bukanlah sumber kewangan tentera, tetapi talian hayat bayi-bayi itu. Saya cuba membantah. Saya ingin mengatakan bahawa itu adalah tentera yang menjadikan rakyat sebagai tebusan dan kita tidak boleh mengalah. Tetapi Ahmad Zaki memotong kata-kata saya. Memaksa tentera adalah tugas Anda, katanya. Tetapi jika tekanan itu dikenakan ke atas rakyat terlebih dahulu, apa bezanya Anda dengan orang yang menembak? Saya menjadi marah. Jadi apa Anda? Saya menjerit. Apa bezanya dengan bersekongkol dengan diktator demi wang? Ahmad Zaki tidak meninggikan suaranya. Saya tidak berada di sini untuk mencari wang, katanya. Saya berada di sini untuk tidak memadamkan cahaya itu. Saya mencemuh. Untuk tidak memadamkan cahaya? Alasan yang sungguh indah, saya berkata. Tetapi setiap cahaya itu menggerakkan kereta kebal tentera dan mengisi peluru dalam senapang askar. Ahmad Zaki menggelengkan kepalanya. Setiap cahaya itu menggerakkan skalpel di bilik pembedahan dan mengekalkan suhu inkubator, dia menjawab. Ia memusingkan pam di loji rawatan air dan menghidupkan rangkaian komunikasi. Tiada siapa di dalam bilik mesyuarat yang membuka mulut. Hanya saya dan Ahmad Zaki yang berhadapan di antara meja. Saya menunjuk pada dokumen saya. Lihat angka-angka ini. Berapa ramai orang yang telah dibunuh oleh tentera? Ahmad Zaki menunjuk pada dokumennya. Lihat angka-angka ini. Berapa ramai orang yang bergantung pada elektrik untuk hidup? Saya sedar. Lelaki ini bukan penjahat. Dia hanya melihat angka yang berbeza. Saya mengira orang yang mati. Ahmad Zaki mengira orang yang perlu hidup. Saya bercakap tentang keadilan. Ahmad Zaki bercakap tentang kelangsungan hidup. Dan jawapannya sepatutnya berada di antara kedua-duanya, tetapi saya tidak dapat menemuinya. Akhirnya, saya adalah orang pertama yang bangun. Saya tidak ada apa-apa lagi untuk dikatakan. Tidak. Saya mempunyai banyak perkara untuk dikatakan, tetapi tiada kata-kata yang akan mengubah situasi ini. Saya memberitahu Ahmad Zaki buat kali terakhir. Masyarakat antarabangsa akan menuntut penarikan diri Anda. Ahmad Zaki menjawab dengan tenang. Maka kami akan mempertimbangkannya. Bagaimana untuk menekan tentera sambil melindungi rakyat? Semasa menaiki helikopter kembali ke darat, saya melihat keluar tingkap.
Platform ladang gas semakin jauh. Adakah betul untuk menghentikan kemudahan itu? Saya masih mahu percaya begitu. Tetapi angka yang ditunjukkan oleh Ahmad Zaki tidak hilang dari fikiran saya. 23 bayi, 12 inkubator, 6 jam hayat penjana kecemasan. Bandar Yangon semakin dekat. Saya dapat melihat orang ramai berjalan di antara bangunan. Seseorang di antara mereka mungkin di hospital. Seseorang mungkin menghidupkan pipe air di rumah. Seseorang mungkin sedang mengecas telepon bimbit. Semua kehidupan seharian itu bersambung dengan ladang gas yang kelihatan jauh di sana. Saya menggenggam penumbuk. Mengapa ia perlu menjadi begitu rumit? Mengapa keadilan tidak begitu mudah? Helikopter mendarat. Saya kembali ke hotel dan membuka komputer riba. Saya perlu menulis laporan untuk ibu pejabat. Tetapi saya duduk termangu di hadapan papan kekunci untuk masa yang lama. Saya cuba menulis ayat yang menuntut penarikan segera syarikat Malaysia, tetapi jari saya tidak bergerak. Suara Ahmad Zaki bergema di telinga saya. Satu baris keadilan Anda akan menghentikan hospital. Saya melihat keluar tingkap. Malam Yangon semakin larut. Lampu jalan menyala di jalanan, dan cahaya memancar dari setiap bangunan. Apa yang akan berlaku jika cahaya itu padam? Adakah tentera akan terjejas? Atau adakah rakyat yang akan rebah dahulu? Saya menggelengkan kepala. Ini bukan masanya untuk memikirkan perkara seperti itu. Keadilan adalah keutamaan. Saya memujuk diri. Tetapi ketidakselesaan di dada saya tidak hilang. Keesokan paginya, jalan-jalan Yangon sekali lagi dipenuhi penunjuk perasaan. Saya memerhatikan pemandangan itu dari tingkap hotel. Orang ramai memberikan tabik 3 jari dan melaungkan slogan. Suara-suara menuntut penggulingan tentera, pemulihan demokrasi, dan pembebasan Aung San Suu Kyi memenuhi jalanan. Saya melihat mereka dan berfikir, saya berjuang untuk orang-orang ini. Saya memujuk diri bahawa kerja saya adalah betul. Tetapi pada petang itu, sesuatu mula berubah. Slogan baru merebak di kalangan penunjuk perasaan. Pada mulanya, ia adalah suara yang kecil. Seseorang memegang plakat yang ditulis tangan. Syarikat Malaysia berambus. Pada mulanya, saya menganggapnya sebagai reaksi yang dijangka. Tetapi apabila masa berlalu, suara itu semakin kuat dan plakat semakin bertambah. Pada masa yang sama, di Ibu Pejabat PGNM, Utumi Naung memandang keluar tingkap dengan ekspresi puas. Di atas mejanya, terdapat laporan yang baru tiba, hasil pemantauan demonstrasi. Pembantunya bertanya dengan berhati-hati, kemarahan rakyat mungkin beralih kepada kita, bukan? Utumi Naung menggelengkan kepalanya. Askar boleh dimaki, katanya. Kerana kita memegang senjata, orang boleh membenci kita, tetapi kita boleh mengawal mereka. Tetapi syarikat berbeza, katanya. Syarikat tidak boleh menahan kecaman, terutama syarikat dari negara demokrasi seperti Malaysia. Mereka lemah terhadap pendapat umum. Dia mengira bahawa jika kritikan datang dari negara asal, mereka tidak akan dapat bertahan dan akan beredar. Dia memberi arahan kepada pembantunya, sebarkan maklumat di media sosial. Sebarkan dengan angka yang spesifik. Berapa banyak wang yang disalurkan oleh syarikat Malaysia kepada tentera dan bagaimana wang itu digunakan. Sembunyikan sumbernya, arahnya. Buat ia kelihatan seolah-olah rakyat sendiri yang menemuinya. Pembantunya mengangguk dan keluar. Utumi Naung melihat keluar tingkap lagi. Penunjuk perasaan kelihatan jauh di sana. Orang yang marah, orang yang menjerit keadilan, tetapi di mata Utumi Naung, mereka kelihatan seperti alat. Dia berfikir bahawa kemarahan, jika diarahkan dengan betul, adalah senjata yang paling berkesan. Dan kini, arah itu sempurna, menuju ke Malaysia. Dia membuka laci meja dan mengeluarkan dokumen lain. Rancangan pengeluaran keuntungan ladang gas. Dia perlu mengeluarkan wang sebanyak mungkin sebelum syarikat Malaysia beredar. Dia mengira bahawa jika mereka beredar, mereka akan mengambil alih kemudahan itu dan kaki tangan operasi akan dibawa dari China atau Rusia. Lagipun, gas akan terus keluar. Bezanya, mereka tidak perlu berkongsi keuntungan itu lagi. Dia membuat panggilan. Dihubungkan dengan pengurus kewangan. Dia mengarahkan agar dividen suku tahunan ditarik balik lebih awal. Secepat mungkin, sebelum pihak Malaysia menyedari. Pengurus kewangan bertanya sama ada itu melanggar kontrak. Utumi Naung mencemuh. Bukankah rampasan kuasa itu sendiri melanggar kontrak? Adakah ini masanya untuk bercakap tentang kontrak? Malam itu, saya berjalan di pusat bandar. Demonstrasi berterusan selepas matahari terbenam. Orang ramai membanjiri jalanan dengan obor, tetapi slogan telah berubah. Di antara slogan-slogan menggulingkan tentera,
Slogan-slogan mengutuk Malaysia bercampur. Seseorang memegang bendera Malaysia yang dilukis X besar di atasnya. Saya terdengar suara menjerit wang berlumuran darah. Terdengar juga slogan bahawa Malaysia adalah rakan sejenayah. Saya melihat pemandangan itu dengan perasaan bercampur-campur. Ini adalah apa yang saya mahukan. Tekanan ke atas syarikat Malaysia semakin kuat. Dan matlamat saya adalah untuk membuat mereka beredar. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Kemarahan ini merebak terlalu cepat, terlalu teratur. Seorang pemuda mendekati saya. Menyedari saya orang asing. Dia bertanya dalam bahasa Inggris, "Adakah Anda juga fikir syarikat Malaysia telah mengkhianati kami?" Saya teragak-agak untuk menjawab. Saya tidak pasti sama ada perkataan pengkhianatan itu sesuai. Pemuda itu menganggap kesunyian saya sebagai pengesahan. Dia mengucapkan terima kasih dan kembali ke kalangan penunjuk perasaan. Saya kembali ke hotel, membuka komputer riba dan memeriksa media sosial. Pos berkaitan ladang gas Malaysia telah meningkat secara mendadak. Seseorang telah memuat naik analisis terperinci mengenai struktur keuntungan ladang gas. Angka-angka itu tepat dan maklumatnya spesifik, terlalu spesifik. Ia mengandungi maklumat dalaman yang tidak dapat diakses oleh rakyat biasa. Kesyakian mula timbul. Dari mana datangnya maklumat ini? Adakah rakyat sendiri yang menyiasat atau adakah seseorang sengaja membocorkannya? Saya membaca komen. Penuh dengan kemarahan, rasa dikhianati, dan kekecewaan. Suara-suara mengatakan mereka mempercayai Malaysia tetapi dikhianati dan kecaman bahawa mereka adalah negara demokrasi tetapi berpihak kepada diktator. Keesokan paginya, jalanan menjadi lebih ganas. Orang ramai berkumpul di hadapan pejabat syarikat Malaysia, memegang plakat bantahan dan melaungkan slogan. Polis membuat sekatan, tetapi penunjuk perasaan tidak berganjak. Saya memerhatikan pemandangan itu dari jauh. Tekanan ke atas syarikat Malaysia, suara-suara menuntut penarikan diri. Tetapi di satu sudut hati saya berasa tidak selesa. Saya dapat melihat rakyat biasa di kalangan penunjuk perasaan. Pekerja Myanmar yang bekerja di bangunan syarikat Malaysia. Mereka memandang bangunan itu dengan ekspresi cemas. Jika syarikat itu menutup pintu, apa yang akan berlaku kepada mereka? Jika mereka kehilangan pekerjaan, siapa yang akan menyara keluarga mereka? Saya mengelak soalan-soalan itu. Saya memujuk diri bahawa ini adalah masa untuk berjuang untuk keadilan yang lebih besar. Di ibu pejabat PGNM Utumi Naung memerhatikan demonstrasi di monitor. Senyuman puas terukir di bibirnya. Semuanya berjalan mengikut rancangan. Kemarahan rakyat tidak ditujukan kepada tentera, tetapi kepada Malaysia. Dan pendapat umum antarabangsa juga mula menekan syarikat Malaysia. Kini hanya menunggu masa. Malaysia tidak akan dapat bertahan dan akan beredar. Pembantunya masuk semula. Melaporkan bahawa pengeluaran dividen minggu ini telah selesai. 20% lebih banyak daripada yang dijadualkan telah dikeluarkan, katanya. Utumi Naung mengangguk berpuas hati. Dia mengarahkan, "Bagus. Teruskan minggu depan juga. Kita perlu mengeluarkan sebanyak mungkin sebelum Malaysia pergi." Dia melihat keluar tingkap. Langit Yangon cerah. Demonstrasi masih berterusan di jalanan, dan orang ramai menjerit keadilan. Utumi Naung berfikir, keadilan adalah alat yang sangat mudah. Orang ramai bergerak atas nama keadilan, tetapi akhirnya yang mereka bentuk keadilan itu adalah orang yang berkuasa. Telefon berdering. Panggilan daripada peringkat atasan tentera. Kandungannya adalah untuk melaporkan keadaan ladang gas Malaysia. Utumi Naung menjawab ringkas. Semuanya mengikut rancangan. Malaysia akan segera beredar, dan kemudian ladang gas itu akan menjadi milik kita sepenuhnya. Peringkat atasan berpuas hati. Mereka menamatkan panggilan dengan ucapan terima kasih atas usaha beliau. Utumi Naung bersandar di kerusinya dan melihat ke siling. Dia fikir permainan ini sudah berakhir. Malaysia tidak akan dapat mengatasi pendapat umum. Rakyat akan melampiaskan kemarahan mereka kepada Malaysia dan tentera akan mengaut keuntungan di antaranya. Pelan yang sempurna, tiada pemboleh ubah. Atau dia yakin, tidak mungkin ada. Malam itu, saya menulis laporan kecemasan untuk ibu pejabat dari bilik hotel saya. Kandungannya adalah bahawa masyarakat sivil Myanmar menuntut penarikan segera syarikat Malaysia. Saya menegaskan bahawa masyarakat antarabangsa harus bersuara yang sama, tetapi jari saya yang menekan papan kekunci terasa berat. Peta rangkaian elektrik yang ditunjukkan oleh Ahmad Zaki terus muncul. 23 bayi, 12 inkubator. Saya melihat keluar tingkap.
Malam Yangon masih dipenuhi cahaya. Jika cahaya itu padam, siapa yang akan menderita dahulu? Tentera atau rakyat? Saya menggelengkan kepala. Ini bukan masanya untuk memikirkan perkara itu. Keadilan adalah yang utama, saya memujuk diri. Tetapi ketidakselesaan di satu sudut hati saya tidak hilang. Di jalanan, saya masih mendengar laungan slogan. Suara-suara yang berkata Malaysia berambus, tarik balik wang berlumuran darah. Saya mendengar suara itu dan berfikir, adakah kemarahan ini tulen? Atau adakah ia direka oleh seseorang? Tetapi malam sudah terlalu larut, dan saya terlalu letih untuk mencari jawaban. 4 hari selepas laporan saya tiba di Ibu Pejabat, masyarakat antarabangsa mula bergerak. Kesatuan Eropah terlebih dahulu mengeluarkan kenyataan, menyatakan mereka mempertimbangkan sekatan terhadap semua aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan tentera Myanmar. Amerika Syarikat segera menyusul, mendedahkan draft perintah eksekutif dari Pejabat Kawalan Aset Asing OFAC, Jabatan Perbendaharaan, yang melarang urus niaga dengan syarikat milik negara Myanmar. PGNM termasuk dalam senarai itu. Saya menonton berita di bilik hotel dan berasa lega. Saya fikir ia akhirnya bermula. Masyarakat antarabangsa telah mula mengenakan tekanan yang sewajarnya. Saya percaya kerajaan Malaysia juga akan segera mengeluarkan kenyataan dan syarikat Malaysia akan memutuskan untuk beredar. Saya yakin keadilan sedang berjalan dan saya telah melakukan perkara yang betul. Tetapi suasana di jalan-jalan Yangon berbeza dari jangkaan saya. Apabila saya keluar ke bandar pada keesokan paginya, perkara pertama yang saya perhatikan adalah kedai-kedai yang ditutup. Kawasan perniagaan yang biasanya sibuk menjadi kosong. Di perhentian bas ke zon perindustrian, orang ramai berkumpul, tetapi mereka bukan orang yang pergi bekerja, tetapi orang yang pulang ke rumah. Mereka adalah pekerja yang telah menerima notis pemberhentian. Seorang lelaki pertengahan umur duduk di bangku perhentian bas, merenung dokumen di tangannya. Saya mendekatinya dan bertanya, "Apa yang berlaku?" Lelaki itu mengangkat kepalanya dan melihat saya. "Kilang tutup," katanya. Sebaik sahaja Amerika dan Eropah mengumumkan sekatan, syarikat itu segera menghentikan operasi. Saya bertanya berapa lama dia bekerja. Lelaki itu menjawab, 12 tahun. Dia berkata dia mempunyai 2 anak perempuan, dan anak sulungnya akan masuk universiti tahun depan. Tetapi kini dia tidak tahu bagaimana untuk menyediakan wang yuran pendaftaran. Saya tidak dapat mencari kata-kata. Saya ingin mengatakan bahawa sekatan itu adalah untuk menekan tentera. Dan jika dia bertahan sebentar, keadaan akan menjadi lebih baik, tetapi kata-kata itu tidak keluar dari mulut saya. Saya berjalan di zon perindustrian. Pemandangan yang sama berulang di mana-mana. Pintu gerbang kilang ditampal dengan notis penutupan. Pekerja mengemas barang, dan orang ramai berdiri dengan ekspresi hilang arah. Saya terdengar seorang wanita menangis di hadapan pintu gerbang kilang. Rakan sekerja di sebelahnya memujuknya, "Kerana sekatan, kita tidak melakukan apa-apa yang salah. Tetapi mengapa kita perlu kehilangan pekerjaan?" Saya menghentikan langkah saya. Ini bukan gambaran yang saya jangkakan. Sekatan sepatutnya menekan tentera. Tetapi mengapa orang-orang ini yang menderita dahulu? Kilang-kilang swasta yang berurusan dengan syarikat milik negara mula ditutup secara berantai. Sasaran sekatan adalah tentera. Tetapi kesan sebenar dikenakan terlebih dahulu kepada orang biasa yang bekerja di bawahnya. Saya menuju ke hospital. Peta rangkaian elektrik yang ditunjukkan oleh Ahmad Zaki terus muncul. Apabila saya tiba di pintu masuk Hospital Besar Yangon, ketegangan sudah terasa. Lebih ramai orang daripada biasa, dan koridor kelihatan tidak teratur. Saya bertanya kepada jururawat di meja maklumat, "Apa yang berlaku?" Jururawat itu menjawab dengan wajah letih, "Kami sedang memeriksa sistem kuasa kecemasan. Kami menerima amaran bahawa bekalan elektrik mungkin tidak stabil selepas pengumuman sekatan. Kami sedang memeriksa penjana kecemasan semua ICU dan bilik pembedahan," katanya. Saya bertanya, "Berapa banyak bahan api yang disimpan?" Jururawat itu menggelengkan kepalanya, "Kira-kira 2 hingga 3 hari. Kami tidak tahu apa yang perlu dilakukan jika pemadaman berterusan lebih lama daripada itu." Saya berjalan ke hadapan ICU neonatal. Di sebalik tingkap kaca, inkubator kelihatan. Bayi kecil bernafas di dalamnya. Wayar setiap inkubator disambungkan dan monitor memaparkan tanda-tanda vital. 23 bayi yang disebutkan oleh Ahmad Zaki adalah mereka ini. Seorang doktor yang berjalan di koridor berhenti di sebelah saya. Dia kelihatan hairan melihat orang asing berdiri di hadapan wad neonatal. Dia bertanya, "Ada apa?"
Saya menjawab dengan jujur. Saya dari Organisasi Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Saya datang untuk mengesahkan kesan sekatan. Ekspresi doktor itu menjadi keruh. Kami diberitahu bahwa sekatan adalah untuk membantu kami, katanya. Tetapi mengapa pesakit kami yang dalam bahaya? Dia bertanya. Saya tidak dapat menjawab. Doktor itu meneruskan, separuh daripada bayi itu adalah pramatang. Mereka tidak dapat bertahan sehari tanpa inkubator. Jika elektrik terputus, kami perlu bergantung pada penjana kecemasan. Tetapi itu hanya had 2 hari. Dan selepas itu, apa yang perlu kami lakukan? Dia bertanya. Saya membuka dan menutup mulut saya. Saya ingin menjelaskan bahwa ladang gas tidak akan berhenti, hanya urus niaga dengan syarikat yang disekat yang akan dihentikan. Tetapi doktor itu menggelengkan kepalanya. Realiti tidak semudah itu, katanya. Apabila sekatan diumumkan, semua rantaian bekalan akan goyah. Dia menambah bahwa import peralatan perubatan sudah tertangguh dan bekalan ubat-ubatan juga tidak stabil. Saya meninggalkan hospital. Pikiran saya bercelaru. Sekatan jelas merupakan langkah yang perlu. Sumber kewangan tentera perlu diputuskan dan masyarakat antarabangsa perlu menghantar mesej yang tegas. Tetapi harga mesej itu dibayar bukan oleh tentera, tetapi oleh pekerja kilang dan pesakit hospital. Pada masa yang sama, di Ibu Pejabat PGNM, Utumi Naung sedang menerima laporan. Ia adalah laporan ringkasan situasi selepas pengumuman sekatan. Pembantunya membelek dokumen dan menerangkan, kontrak dengan syarikat asing dihentikan satu demi satu. Penutupan kilang dan pengangguran meningkat. Hospital juga telah beralih ke mod kecemasan. Utumi Naung menutup laporan itu dan bertanya, adakah ia menjejaskan keuntungan kita? Pembantunya menggelengkan kepala. Tiada sekatan langsung pada operasi ladang gas buat masa ini. Selagi syarikat Malaysia tidak beredar, keuntungan akan terus masuk. Utumi Naung mengangguk berpuas hati. Dia melihat keluar tingkap. Bandar Yangon kelihatan di bawah. Di suatu tempat di sana, orang ramai kehilangan pekerjaan dan hospital beralih ke mod kecemasan. Tetapi tidak ada riak di wajah Utumi Naung. Sebaliknya, senyuman tipis terukir. Keadilan yang pertama terluka. Utumi Naung bergumam. Pembantunya bertanya apa maksudnya. Utumi Naung menjelaskan. Masyarakat antarabangsa menjerit keadilan dan mengenakan sekatan. Tetapi mata pisau sekatan itu memotong rakyat terlebih dahulu, bukan tentera. Kami belum menerima sebarang kesan, tetapi pekerja kilang telah pun diusir ke jalanan. Pembantunya bertanya dengan berhati-hati. Adakah ketidakpuasan rakyat mungkin beralih kepada kita? Utumi Naung menggelengkan kepala. Tidak, katanya. Mereka akan menyalahkan kilang yang memecat mereka. Dan kilang-kilang itu akan menyalahkan sekatan dan mereka akan berfikir bahawa sekatan itu adalah disebabkan oleh syarikat asing, terutama syarikat Malaysia. Perkiraannya sempurna. Semakin sekatan diperketat, semakin besar penderitaan rakyat dan penderitaan itu akan bertukar menjadi kemarahan terhadap Malaysia. Malaysia tidak akan dapat menahan tekanan pendapat umum negara asal dan akhirnya akan beredar. Dan kemudian, ladang gas itu akan menjadi milik tentera sepenuhnya. China atau Rusia akan dengan senang hati mengisi tempat itu. Dia mengarahkan pembantunya, sebarkan statistik pengangguran kepada media. Berapa ramai orang yang kehilangan pekerjaan akibat sekatan, dan betapa berbahayanya situasi hospital. Dia mengarahkan agar nada itu tidak menyalahkan tentera, tetapi menyalahkan syarikat asing dan sekatan. Malam itu, saya kembali ke hotel dan melihat keluar tingkap. Lampu Yangon masih menyala, tetapi di bawah cahaya itu, beribu-ribu orang kehilangan pekerjaan dan hospital berada dalam mod kecemasan. Laporan saya adalah permulaan semua ini. Saya mau percaya bahawa saya telah melakukan perkara yang betul. Menekan tentera adalah perkara yang mutlak perlu. Tetapi satu persoalan tidak hilang dari dada saya. Adakah keadilan berfungsi seperti ini? Adakah wajar orang yang tidak bersalah harus berkorban dahulu untuk menghukum kejahatan? Saya membuka komputer riba dan mula menulis laporan tambahan kepada Ibu Pejabat. Tetapi jari saya yang diletakkan di atas papan kekunci tidak bergerak. Saya tidak tahu apa yang perlu ditulis. 2 hari kemudian, saya menerima panggilan yang tidak dijangka. Ia adalah mengenai mesyuarat video kecemasan yang diadakan oleh Ibu Pejabat Malaysia. Yang mengejutkan, saya dijemput sebagai pemerhati. Peguam syarikat Malaysia menjelaskan melalui telefon. Kami memerlukan pendapat pakar yang secara langsung memahami pergerakan sekatan antarabangsa. Dia bertanya, sama ada saya boleh menghadiri mesyuarat itu.
Saya teragak-agak seketika. Adakah sesuai bagi saya yang telah menuntut penarikan syarikat Malaysia untuk menghadiri mesyuarat dalaman mereka? Tetapi rasa ingin tahu mengatasi. Saya mahu mendengar secara langsung pilihan apa yang akan dibuat oleh Malaysia dan bagaimana mereka memahami situasi ini. Saya bersetuju untuk hadir. Mesyuarat bermula pada jam 2 petang waktu Yangon. Pengarah eksekutif berkumpul di bilik mesyuarat Ibu Pejabat Malaysia dan Ahmad Zaki serta beberapa wakil lain hadir di lokasi. Saya menyambung dari bilik hotel saya melalui komputer riba. Lebih 10 wajah muncul di skrin. Semua kelihatan letih. Jelas sekali mereka telah bermesyuarat semalaman selama beberapa hari. Ketua Pegawai Eksekutif, Ibu Pejabat, memulakan mesyuarat. Selepas ucapan ringkas, beliau terus ke perkara utama. Ringkasnya, sekatan antarabangsa semakin serius. Dan kerajaan Malaysia juga dijangka akan mengeluarkan kenyataan tidak lama lagi. Pendapat umum tempatan juga semakin buruk. Dengan pertubuhan bukan kerajaan mengeluarkan kenyataan menuntut penarikan diri, pengarah kewangan berkongsi data. Angka-angka muncul di skrin. Anggaran kerugian jika penarikan diri, pampasan untuk pelanggaran kontrak, dan kos pelupusan aset. Jumlahnya adalah astronomi. Tetapi pengarah itu berkata, masalah yang lebih besar daripada wang adalah imej korporat. Jika kita dicop sebagai kolaborator rejim diktator, ia akan menjejaskan perniagaan lain. Pengarah undang-undang menyampuk, risiko jika tidak beredar juga besar. Kita mungkin menjadi sasaran sekatan sekunder Amerika atau Eropah. Dan jika itu berlaku, kita boleh dikecualikan daripada sistem kewangan global. Suasana bilik mesyuarat menjadi berat. CEO memanggil Ahmad Zaki. Sila berikan pendapat anda sebagai ketua tapak. Ahmad Zaki berdiam diri seketika. Kemudian membuka mulutnya. Jika kita pergi, tentera akan mengambil alih semuanya. Dia berkata dengan tegas, syarikat China atau Rusia akan segera masuk, dan mereka tidak akan peduli tentang hak asasi manusia atau ketelusan. Seorang pengarah membantah. Jadi, kita perlu kekal, menanggung kritikan masyarakat antarabangsa. Ahmad Zaki mengangguk. Kita perlu kekal, tetapi kita perlu mengubah kaedah, katanya. Kita perlu memutuskan talian kewangan kepada tentera dengan tangan kita sendiri. Itu adalah pilihan yang lebih baik daripada penarikan diri. Saya tidak boleh hanya mendengar. Saya menghidupkan mikrofon dan berkata, adakah itu mungkin? Bukankah itu melanggar kontrak jika Anda tidak membayar keuntungan yang sepadan dengan bahagian Myanmar mengikut kontrak? Pengarah undang-undang menjawab, iya mungkin. Kita boleh berhujah bahawa rampasan kuasa itu sendiri adalah perubahan material kepada prasyarat kontrak. Tetapi pengarah lain menggelengkan kepala. Ia mungkin dari segi undang-undang, tetapi ia berbahaya secara realiti. Tentera Myanmar tidak akan berdiam diri. Aset kita mungkin dibekukan atau pekerja mungkin ditahan. Ahmad Zaki membuka mulutnya lagi. Kita perlu mengambil risiko itu. Hanya ada dua pilihan yang diberikan kepada kita sekarang. Satu adalah beredar, dan satu lagi adalah kekal dan berjuang dengan betul. Jika kita beredar, ia selamat, tetapi tentera menang. Jika kita kekal dan memutuskan talian kewangan, ia berbahaya, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh melawan, katanya. Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Semua orang merenungkan kata-kata Ahmad Zaki. CEO bertanya, bolehkah Anda menjamin keselamatan pekerja di tapak? Ahmad Zaki menjawab dengan jujur, saya tidak boleh menjaminnya. Tetapi selama lebih 10 tahun bekerja di sini, saya telah menjaga keselamatan pekerja sebagai keutamaan. Dia menambah, jika kita beredar, apa yang akan berlaku kepada ratusan pekerja Myanmar yang bekerja di sini? Pengarah sumber manusia mengeluarkan data. Keadaan kaki tangan yang direkrut tempatan. Kira-kira 300 pekerja warga negara Myanmar bekerja di ladang gas dan kemudahan berkaitan. Jika syarikat beredar, mereka semua akan kehilangan pekerjaan. Itu pun dalam situasi sukar untuk mencari pekerjaan lain akibat sekatan. Pengarah itu berkata perlahan, bukankah kita juga harus bertanggung jawab ke atas mereka? Saya melihat skrin dengan perasaan bercampur-campur. Perkara yang dibimbangkan oleh syarikat Malaysia bukan hanya wang, keselamatan pekerja, mata pencarian pekerja tempatan, penentangan terhadap tentera, tekanan antarabangsa, semuanya terjalin. Ia adalah persamaan yang jauh lebih kompleks daripada yang saya sangka. Pengarah lain menimbulkan isu realistik. Kekal bermakna kita menanggung semua kritikan. Masyarakat antarabangsa akan melihat kita sebagai kolaborator tentera, dan rakyat Myanmar akan memaki kita sebagai pengkhianat.
Dia menambah bahawa pendapat umum negara asal juga akan menjadi buruk dan harga saham akan jatuh. Bolehkah kita menanggung itu? Dia bertanya. Ahmad Zaki menjawab, kita perlu melakukan apa yang perlu dilakukan, walaupun kita dimaki. Ia akan menjadi mudah jika kita beredar, tetapi itu bukan pilihan yang betul. Dia mengingatkan mereka tentang inkubator di Hospital Besar Yangon dan PAM di loji rawatan air. Dia menekankan bahawa gas yang mereka bekalkan bukan sahaja sumber kewangan tentera, tetapi juga talian hayat rakyat. Saya tidak dapat menahan diri. Itu alasan. Saya berkata, bukankah itu alasan untuk mengekalkan perniagaan? Ahmad Zaki memandang tepat ke mata saya. Tidak, dia menjawab. Jika kami hanya memikirkan perniagaan, kami akan membuat keputusan untuk beredar lama dahulu. Beredar adalah pilihan yang paling selamat dan paling bersih. Tetapi itu adalah mengelak tanggung jawab, katanya. CEO Ibu Pejabat cuba menyimpulkan mesyuarat. Sukar untuk membuat kesimpulan hari ini. Kita perlu menyemak lebih lanjut, katanya. Tetapi seorang pengarah membantah. Kita tidak ada masa. Kerajaan menekan, dan pemegang saham menuntut jawapan. Dia mendesak agar keputusan perlu dibuat dengan cepat. Pengarah lain menyampuk, keputusan yang tergesa-gesa lebih berbahaya. Kita perlu menyemak semua senario dengan teliti. Beliau menekankan bahawa prosedur penarikan diri, plan pengurusan risiko jika kekal, kemungkinan rundingan dengan tentera, dan cara meyakinkan masyarakat antarabangsa semuanya perlu dipertimbangkan. Mesyuarat berakhir tanpa kesimpulan. CEO berkata, mari kita berkumpul semula malam ini. Setiap orang membawa semula bahagian yang telah mereka semak. Dia juga memberitahu Ahmad Zaki, sediakan semua alternatif yang mungkin ditapak. Satu demi satu skrin dimatikan. Saya menutup komputer riba dan melihat keluar tingkap. Matahari petang Yangon hangat. Orang ramai berjalan di jalanan dan kedai-kedai masih dibuka. Kehidupan seharian yang biasa. Tetapi kini saya tahu berapa banyak kebimbangan dan keputusan yang tersembunyi di sebalik kenormalan itu. Apapun pilihan syarikat Malaysia, seseorang pasti akan mengkritik. Jika mereka beredar, mereka akan dikatakan tidak bertanggung jawab. Dan jika mereka kekal, mereka akan dikatakan rakan sejenayah. Mereka terpaksa dimaki, tidak kira apa pilihan yang mereka buat. Tetapi mereka berusaha untuk mencari jawapan yang terbaik, walaupun mereka terpaksa menanggung makian itu. Saya membuka komputer riba saya semula. Saya perlu menyemak semula laporan untuk Ibu Pejabat. Saya memadamkan ayat yang menuntut penarikan segera syarikat Malaysia. Sebaliknya, saya menulis ayat lain. Saya menulis bahawa saya akan memerhatikan pilihan syarikat Malaysia dan sama ada penarikan diri atau kekal, saya akan melihat bagaimana mereka boleh menyumbang kepada tekanan terhadap tentera. Malam semakin larut. Pemberitahuan sekali lagi muncul pada sistem mesyuarat video. Mesyuarat kedua Ibu Pejabat Malaysia akan bermula. Saya tidak menyambung. Apa yang mereka perlukan bukanlah kritikan saya, tetapi masa. Apapun keputusan yang mereka buat, itu adalah tanggung jawab mereka. Saya hanya akan memerhatikan hasilnya. 3 hari kemudian, berita pecah. Syarikat Malaysia mengeluarkan kenyataan rasmi. Saya membaca kenyataan itu di komputer riba di bilik hotel saya. Saya mengikuti setiap perkataan pada skrin. Ia bukan kandungan yang saya jangkakan. Ia bukan pengumuman penarikan diri. Kenyataan itu bermula. Kami menyokong aspirasi demokrasi rakyat Myanmar dan mengutuk sekeras-kerasnya keganasan rejim tentera sekarang. Setakat ini, ia adalah kenyataan biasa, tetapi ayat seterusnya berbeza. Oleh itu, syarikat kami telah memutuskan untuk meneruskan perniagaan ladang gas Myanmar, tetapi menggantung serta-merta semua keuntungan kewangan yang menuju ke rejim tentera. Butiran menyusul. Mereka mengumumkan pembekuan sepenuhnya dividen yang dibayar kepada PGNM. Sebaliknya, jumlah itu akan disimpan dalam akaun berasingan dan ditangguhkan sehingga kerajaan demokratik ditubuhkan. Mereka menyatakan bahawa operasi tapak akan diteruskan, tetapi gas yang dihasilkan akan dipantau untuk digunakan hanya untuk bekalan elektrik awam. Dan ayat terakhir adalah yang paling kuat. Kami tidak akan meninggalkan Myanmar, kerana saat kami pergi, tentera akan mengambil alih segala-galanya. Saya membaca kenyataan itu 2-3 kali. Saya tidak percaya. Saya tidak pernah membayangkan syarikat Malaysia akan membuat pilihan seperti ini. Ia bukan penarikan diri. Dan ia bukan kepatuhan. Ia adalah jalan ketiga. Ia adalah pengisytiharan untuk kekal dan melawan. Ia adalah pilihan yang paling berbahaya dan paling sukar. Telefon saya berdering. Panggilan dari Ibu Pejabat. Suara atasan saya kedengaran. Situasi apa ini?
Mengapa syarikat Malaysia tidak beredar? Dia mendesak. Saya menjelaskan kandungan kenyataan itu. Mereka membekukan dividen. Mereka memotong talian kewangan kepada tentera, kata saya. Atasan saya mencemuh. Adakah itu mungkin? Adakah Anda fikir tentera akan berdiam diri? Saya mempunyai persoalan yang sama. Apakah reaksi U Tuminaung terhadap pengumuman ini? Apa yang berlaku di ibu pejabat PGNM sekarang? Saya ingin tahu, tetapi tiada cara untuk mengesahkan. Saya hanya boleh membayangkan kemarahan, rasa malu dan perhitungan. Pada masa yang sama, di ibu pejabat PGNM, U Tuminaung menumbuk meja. Salinan kenyataan yang dicetak bertaburan ke merata tempat. Pembantu berdiri dengan ekspresi tegang. Tiada siapa yang berani membuka mulut. Wajah U Tuminaung berkerut kerana marah. Ini adalah perang, kata U Tuminaung perlahan. Malaysia telah mengisytiharkan perang ke atas kita. Mereka melanggar kontrak secara unilateral. Dia menjerit. Seorang pembantu berkata dengan berhati-hati, kami akan mendapatkan nasihat undang-undang dan menyediakan strategi tindak balas. U Tuminaung menggelengkan kepalanya. Undang-undang? Adakah ini masanya untuk bercakap tentang undang-undang? Kita melakukan rampasan kuasa, dan Anda bercakap tentang undang-undang? Dia mencemoh. Pengurus kewangan menghulurkan laporan. Anggaran kerugian akibat pembekuan dividen. Kerugian ratusan juta ringgit dijangka setiap suku tahun. U Tuminaung mencampakkan dokumen itu. Angka tidak penting, katanya. Masalahnya ialah Malaysia telah menghina kita. Pembantu bertanya, bagaimana kita akan bertindak balas? Bukankah kita perlu melaporkan kepada peringkat atasan tentera? U Tuminaung melihat keluar tingkap. Bandar Yangon kelihatan di bawah. Di suatu tempat di sana, terdapat pejabat syarikat Malaysia dan ladang gas luar pesisir. Di fikirannya, pelbagai senario sudah berputar. Mereka boleh mengambil alih kemudahan itu, menghantar tentera untuk merampas ladang gas. Tetapi itu akan mencetuskan reaksi masyarakat antarabangsa yang lebih hebat. Mereka boleh menahan kaki tangan Malaysia, tetapi itu akan meningkat menjadi isu diplomatik. Mereka boleh memfailkan tuntutan undang-undang kerana melanggar kontrak, tetapi pengantaraan antarabangsa tidak mungkin memihak kepada mereka dalam situasi sekarang. U Tuminaung menggenggam penumbuknya. Dia terpaksa mengakui bahawa Malaysia bertindak lebih kuat daripada yang dijangkakan. Dia fikir mereka akan beredar, tetapi mereka kekal. Dia fikir mereka akan terus membayar wang, tetapi mereka memotongnya. Pengiraannya telah tersasar. Dia memberi arahan kepada pembantunya. Sediakan laporan kecemasan untuk peringkat atasan tentera. Bawa beberapa strategi tindak balas. Keesokan harinya, saya berjalan di jalanan, memerhatikan reaksi rakyat. Kenyataan syarikat Malaysia tersebar dengan pantas melalui media sosial. Reaksi bercampur-campur. Ada yang menyambut baik. Suara-suara mengatakan Malaysia memutuskan untuk melawan tentera dan mereka telah berpihak kepada rakyat. Tetapi yang lain masih curiga. Mereka mengkritik bahawa itu hanya kata-kata dan akhirnya ia adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Sekumpulan penunjuk perasaan muda berkumpul di hadapan pejabat syarikat Malaysia, tetapi suasananya berbeza daripada beberapa hari lalu. Ada juga yang memegang sepanduk terima kasih dan bukannya plakat kutukan. Mereka kelihatan keliru. Pendapat terbahagi sama ada untuk melihat Malaysia sebagai musuh atau sebagai sekutu. Perubahan juga berlaku di dalam PGNM. Kaki tangan Jabatan Kewangan bergerak pantas. Pelaksanaan bajet yang dijadualkan telah ditangguhkan. Aliran dana terjejas selepas dividen terputus. Seorang pengurus pertengahan bertanya kepada atasannya, bagaimana dengan kos operasi bulan ini? Atasan itu menjawab, tarik dari tempat lain. Cuba bertahan dahulu. Tekanan juga bermula di dalam tentera. Apabila jumlah yang sepatutnya dibayar oleh PGNM tidak masuk, peringkat atasan mula menimbulkan masalah. U Tuminaung dipanggil berkali-kali. Dia ditekan, mengapa dia tidak dapat mengawal syarikat Malaysia dengan betul. Didesak untuk mendapatkan dividen itu. U Tuminaung menjelaskan strategi tindak balas, tetapi peringkat atasan tidak berpuas hati. Saya memerhatikan semua perubahan ini dan tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut saya. Keputusan Malaysia sebenarnya berfungsi. Sumber kewangan tentera mula kering sedikit demi sedikit. Sudah tentu, ia bukan pada tahap kritikal. Tentera mempunyai banyak sumber pendapatan lain, tetapi makna simboliknya besar. Ia adalah kes pertama syarikat asing yang menentang tentera dan memotong talian kewangan. Saya menghantar laporan kepada ibu pejabat. Menganalisis keputusan syarikat Malaysia. Saya menilai ia sebagai cara baru untuk menekan tentera tanpa beredar.
dan contoh yang patut diberi perhatian. Tetapi pada masa yang sama, saya menyatakan kebimbangan. Akan ada tindak balas daripada tentera, dan tindak balas itu mungkin lebih ganas daripada yang dijangkakan. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda mula kelihatan. Polis berpakaian preman muncul di sekitar pejabat syarikat Malaysia. Jelas sekali mereka mengawasi. Penerbangan helikopter ke ladang gas juga menjadi terhad. Kelulusan penerbangan sering ditangguhkan atau dibatalkan secara tiba-tiba. Saya menghubungi Ahmad Zaki. Saya bertanya bagaimana keadaannya. Ahmad Zaki menjawab dengan tenang, "Sudah dijangka. Kami sudah bersedia." Saya bertanya, "Bagaimana dengan keselamatan pekerja?" Ahmad Zaki berdiam diri seketika, kemudian menjawab, "Kami cuba berhati-hati sebanyak mungkin, tetapi saya tidak boleh menjamin," katanya jujur. Selepas menamatkan panggilan, saya melihat keluar tingkap. Langit Yangon mendung. Hujan akan turun tidak lama lagi. Situasi memasuki fasa baru dengan keputusan Malaysia. Sumber kewangan tentera disekat, Malaysia memutuskan untuk menanggung makian dan rakyat keliru. Saya membuat nota dalam buku saya. Bagaimana tentera akan bertindak balas sekarang? Adakah mereka akan membiarkan syarikat Malaysia begitu sahaja? Atau adakah mereka akan bertindak keras? Berapa lama mereka boleh bertahan tanpa dividen? Dan soalan yang paling penting, bolehkah Malaysia menahan tekanan tentera? Saya tidak tahu jawapannya. Tetapi, satu perkara yang pasti, konfrontasi ini baru sahaja bermula, dan jalan yang lebih sukar menanti di hadapan. Titisan hujan mula jatuh di luar tingkap. Jalan-jalan Yangon perlahan-lahan basah. Jam 4 pagi. Telepon bimbit saya berdering. Ahmad Zaki. Suaranya tegang. Tentera sedang bergerak. Mereka sedang menuju ke ladang gas luar pesisir sekarang. Saya tersentak bangun dari tidur. Apa yang berlaku? Jelaskan secara terperinci, saya meminta. Ahmad Zaki menyampaikan situasi dengan pantas. Kapal perang tentera laut berlepas dari daratan kira-kira sejam yang lalu. Apabila disahkan dengan radar, ia menuju ke arah platform ladang gas. Hasil semakan melalui sumber tempatan, kaki tangan PGNM, dan tentera menaiki kapal itu. Tujuannya jelas, untuk merampas kemudahan ladang gas secara paksa. Saya bertanya di mana dia berada. Ahmad Zaki menjawab bahwa dia berada di bilik kawalan utama platform. 15 pekerja Malaysia dan kira-kira 30 pekerja Myanmar bersamanya. Saya bertanya apa rancangannya. Ahmad Zaki berdiam diri seketika, kemudian menjawab, "Saya akan menutup injap." Dia menjelaskan apa yang akan berlaku jika injap ditutup. Pengeluaran gas akan dihentikan sepenuhnya. Maka tentera mahupun kita tidak akan dapat melakukan apa-apa, katanya. Ia seperti self-destruct, katanya. Tetapi ini adalah cara untuk menjadikan kemudahan itu tidak berguna walaupun tentera merampasnya. Saya bertanya, adakah itu tidak berbahaya? Ahmad Zaki menjawab dengan jujur, berbahaya, tetapi tiada pilihan lain. Saya meninggalkan hotel dan menahan taksi. Saya meminta untuk pergi ke pelabuhan. Saya rasa saya perlu melakukan sesuatu, tetapi saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Saya hanya perlu pergi ke lokasi yang paling hampir. Di dalam taksi, saya terus bercakap dengan Ahmad Zaki. Dia berkata, kapal perang semakin dekat. Mesyuarat kecemasan diadakan di platform. Ahmad Zaki menjelaskan keadaan. Tentera akan cuba merampas kemudahan dan mereka akan melawan. Beberapa pekerja Malaysia membantah. Terlalu berbahaya. Adakah ini bernilai mempertaruhkan nyawa? Ahmad Zaki mengangguk. Dia mengakui ia berbahaya. Tetapi jika kita berundur di sini, tentera akan menguasai kemudahan ini sepenuhnya, katanya. Seorang pekerja Myanmar mengangkat tangan. Dia bertanya apa yang perlu mereka lakukan. Ahmad Zaki memandang mereka. Anda boleh beredar. Ini adalah keputusan syarikat Malaysia. Pekerja Myanmar tidak perlu mengambil risiko, katanya. Tetapi pekerja itu menggelengkan kepala. Kami juga akan kekal. Kami telah bekerja di kemudahan ini selama lebih 10 tahun. Kami tidak boleh menyerahkannya kepada tentera begitu sahaja, katanya. Kapal perang menghampiri platform, kira-kira 300 meter. Tentera bersenjata kelihatan di geladak. Kaki tangan PGNM juga ada. Suara kedengaran melalui pembesar suara. Arahan untuk menyerahkan kemudahan. Mereka memberi amaran bahawa jika mereka melawan, ia akan dianggap sebagai pencerobohan haram. Ahmad Zaki menjawab melalui radio. Kemudahan ini adalah milik sah syarikat Malaysia di bawah undang-undang antarabangsa. Penyerahan tidak boleh berlaku. Tindakan kecemasan bermula di bilik kawalan. Ahmad Zaki sendiri menuju ke sistem injap utama.
Dia mula menutup injap saluran pengeluaran gas utama satu demi satu. Angka pada monitor mula menurun, pengeluaran menurun, dan tekanan berkurang. Ia akan mengambil masa kira-kira 10 minit untuk ditutup sepenuhnya. Bot diturunkan dari kapal perang, tentera menaikinya. Mereka mula menghampiri platform. Ahmad Zaki mengarahkan semua pekerja, kunci pintu bilik kawalan dan tunggu di dalam. Elakkan konflik fizikal, tetapi jangan benarkan akses kepada sistem sama sekali. Saya tiba di pelabuhan. Di seberang ufuk, cahaya samar platform ladang gas kelihatan. Saya meminjam teropong dan melihat. Bot bergerak di antara kapal perang dan platform. Saya tidak tahu apa yang berlaku, tetapi saya dapat merasakan situasi genting. Tentera naik ke platform, kira-kira 20 orang. 5 kaki tangan PGNM juga bersama mereka. Pegawai yang mengetuai menjerit, "Buka bilik kawalan, kami akan menumpaskan secara paksa jika Anda melawan." Ahmad Zaki menjawab melalui interfon dari dalam bilik kawalan. Kemudahan ini adalah milik syarikat Malaysia di bawah undang-undang antarabangsa. Pencerobohan tanpa izin adalah haram. Pegawai itu mencemuh. Ini adalah perairan Myanmar. Undang-undang Myanmar terpakai. Dia mengancam akan memecahkan pintu jika mereka tidak membukanya. Ahmad Zaki menutup injap terakhir. Angka pengeluaran pada monitor jatuh ke sifar. Pengeluaran gas dihentikan sepenuhnya. Pada masa itu, seorang pekerja Malaysia menghidupkan sesuatu. Ia adalah live streaming. Dia mula menyiarkan keadaan di dalam bilik kawalan dan di luar secara langsung ke internet menggunakan kamera telefon bimbit. Video itu tersebar ke seluruh dunia melalui akaun media sosial dengan tajuk "Percubaan Rampasan Paksa Ladang Gas Malaysia oleh Tentera Myanmar". Pegawai itu mengarahkan tentera untuk memecahkan pintu. Tentera mula mengetuk pintu dengan alat, tetapi pintu bilik kawalan dibina tebal untuk keselamatan. Ia tidak mudah dibuka. Sementara itu, bilangan penonton video langsung meningkat secara mendadak. Orang ramai di Bandar Yangon juga mula menonton video itu. Berita bahawa tentera cuba merampas ladang gas Malaysia tersebar dengan pantas melalui media sosial. Orang ramai mula keluar ke jalanan. Pada mulanya, hanya beberapa puluh orang, tetapi dengan cepat meningkat kepada ratusan. Orang ramai berkumpul di hadapan pejabat syarikat Malaysia. Kali ini, mereka datang bukan untuk mengutuk. Mereka datang untuk mempertahankan. Seseorang menjerit, "Malaysia berjuang untuk kita, kita juga perlu berjuang bersama." Orang ramai memberikan tabik 3 jari, isyarat yang melambangkan demokrasi. Di platform, kebuntuan masih berterusan. Pintu dipecahkan sedikit demi sedikit. Ahmad Zaki memberitahu pekerja, "Jangan gunakan kekerasan. Keselamatan Anda adalah keutamaan." Dia mengarahkan mereka untuk berundur jika pintu ditembusi, tetapi menambah bahawa mereka tidak boleh mendedahkan kata laluan sistem. Saya memerhatikan keadaan dari pelabuhan. Saya menonton video langsung di telefon bimbit saya. Di dalam skrin, tentera memecahkan pintu dan pekerja di dalam bilik kawalan berdiri dengan ekspresi tegang. Komen membanjiri secara eksplosif. Orang di seluruh dunia menonton adegan ini. Jumlah orang di jalan-jalan Yangon meningkat. Kini beribu-ribu orang berkumpul. Mereka mengepung pejabat syarikat Malaysia. Polis tentera cuba menghalang tetapi orang ramai tidak berundur. Seorang pemuda menjerit melalui pembesar suara, "Tentera cuba merampas ladang gas. Kita mesti menghalangnya." Di ibu pejabat PGNM, Uthumi Naung memerhatikan keadaan di monitor. Video langsung tersebar ke seluruh dunia dan penunjuk perasaan berkumpul di jalanan Yangon. Perkiraannya telah tersasar. Dia fikir tindak balas keras akan memaksa Malaysia menyerah, tetapi ia sebaliknya menumpukan perhatian masyarakat antarabangsa. Pembantunya masuk tergesa-gesa, panggilan dari peringkat atasan tentera, perintah untuk menghentikan operasi serta-merta, katanya. Dia menyampaikan bahawa mereka menilai pendapat umum antarabangsa semakin buruk dan jika mereka meneruskan, sekatan akan diperketat. Uthumi Naung mengetap giginya, tetapi dia tidak boleh menolak perintah itu. Radio di platform menerima panggilan, perintah untuk beredar. Pegawai itu kelihatan keliru. Pintu hampir pecah, tetapi arahan untuk beredar, tetapi perintah adalah perintah. Pegawai itu mengarahkan tentera untuk berundur. Tentera mula turun dari platform satu demi satu. Pekerja di bilik kawalan menghela nafas lega. Ahmad Zaki masih tidak mengendurkan ketegangan. "Kita perlu perhatikan sehingga mereka pergi sepenuhnya," katanya. Video langsung terus disiarkan. Di bawah tontonan seluruh dunia, tentera menaiki bot dan kembali ke kapal perang.
Sorakan meletus di jalan-jalan Yangon. Orang ramai yang menonton video langsung menjerit. Kami menang. Tentera berundur. Mereka mengangkat tabik 3 jari ke langit. Beribu-ribu jari berkilauan di bawah cahaya matahari pagi. Saya memerhatikan pemandangan itu dari pelabuhan. Saya tidak percaya. Syarikat Malaysia telah menghalang rampasan paksa tentera. Pekerja mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan kemudahan itu. Dan rakyat menyokong mereka di jalanan. Video langsung menggerakkan pendapat umum antarabangsa. Dan itu memaksa tentera berundur. Saya menelpon Ahmad Zaki. Saya bertanya sama ada dia baik-baik saja. Ahmad Zaki menjawab dengan suara letih. Semua selamat, tiada siapa yang cedera. Kesunyian melanda seketika. Kemudian Ahmad Zaki berkata, kami tidak akan pergi. Tidak kira berapa kali tentera datang, kami akan mempertahankan tempat ini, katanya. Matahari terbit di atas ufuk. Cahaya platform dan cahaya matahari pagi bertindih, menerangi laut. Kapal perang semakin jauh, dan pekerja berdiri di platform. Orang ramai masih berkumpul di jalan-jalan Yangon, dan tabik 3 jari berterusan. Saya melihat adegan itu dan sedar, ini bukan lagi hanya perjuangan Malaysia. Sebulan berlalu, saya sedang menulis laporan terakhir sebelum meninggalkan Yangon. Di skrin komputer riba saya, draft yang saya tulis sebulan yang lalu terpapar. Ayat-ayat yang menggesa penarikan segera syarikat Malaysia. Saya memadamkan ayat-ayat itu satu demi satu, dan saya mula menulis ayat baru. Malaysia tidak pergi. Dengan ayat itu bermula, saya menulis bahawa apabila masyarakat antarabangsa menuntut penarikan diri, apabila pendapat umum negara asal menekan, apabila tentera mengancam, Malaysia tetap di tempat itu. Tetapi mereka tidak hanya kekal. Mereka memutuskan sendiri talian kewangan yang menuju ke tentera. Saya menulis. Mereka meninggalkan pilihan yang paling mudah, penarikan diri, dan memilih tanggung jawab, pilihan yang paling berbahaya. Saya mencatatkan, saya melihat keluar tingkap, Bandar Yangon kelihatan tenang. Ketegangan sebulan yang lalu hilang, dan kehidupan seharian kelihatan kembali. Tetapi saya tahu, ada sesuatu yang berubah di bawah ketenangan itu. Perkiraan tentera mula tersasar. Di Ibu Pejabat PJNM, Utuminaung, sedang melihat laporan kewangan. Pembekuan dividen sudah sebulan. Kesannya lebih besar daripada yang dijangkakan. Mereka cuba menutupinya dengan sumber pendapatan lain, tetapi ia tidak mudah. Rasa tidak puas hati mula timbul di dalam tentera. Terdapat teguran mengapa dia tidak dapat mengawal syarikat Malaysia dengan betul. Masalah yang lebih besar ada di tempat lain. Keputusan Malaysia telah menjadi preseden. Syarikat asing lain juga mula bergerak. Mereka mula menyemak semula pelaburan dan mengurangkan urus niaga dengan tentera. Malaysia telah membuktikan bahawa jalan ketiga mungkin, cara menentang sambil kekal. Utuminaung melihat keluar tingkap, lampu Yangon masih menyala. Sebulan yang lalu, tentera yakin mereka boleh menjadikan cahaya itu sebagai tebusan. Mereka mengira bahawa Malaysia tidak akan dapat memotong elektrik dan akhirnya akan menyerah. Tetapi Malaysia mencari jalan lain, cara untuk mengekalkan cahaya tetapi memotong talian kewangan. Pembantu masuk dan bertanya dengan berhati-hati, apa yang akan kita lakukan seterusnya? Adakah kita akan terus menekan Malaysia? Utuminaung menggelengkan kepalanya. Tiada gunanya, katanya. Bulan lalu membuktikannya. Percubaan rampasan paksa gagal dan hanya memburukkan pendapat umum antarabangsa. Malaysia jauh lebih kuat daripada yang disangka. Saya melawat Hospital Besar Yangon sekali lagi, tempat yang sama yang beralih ke mod kecemasan sebulan yang lalu. Saya berdiri di hadapan ICU neonatal. Di sebalik tingkap kaca, inkubator kelihatan. Lampu monitor berkelip secara normal, bekalan elektrik stabil. Saya bertemu semula dengan doktor yang saya temui di koridor pada masa itu. Dia mengenali saya dan mengangguk. Saya bertanya, bagaimana? Doktor itu menjawab, stabil. Dia berkata, mereka tidak bimbang tentang elektrik. Ladang gas Malaysia beroperasi secara normal. Dan dia menambah, kami berterima kasih kepada Malaysia. Saya mempunyai perasaan bercampur-campur. Sebulan yang lalu saya mengkritik Malaysia dan kini mengucapkan terima kasih. Doktor itu berkata, pada mulanya kami juga meragui Malaysia. Kami fikir mereka berpihak kepada tentera, katanya jujur. Tetapi apabila kami melihat mereka memotong dividen dan menghalang rampasan tentera, kami sedar. Malaysia tidak cuba meninggalkan kami. Saya meninggalkan hospital dan berjalan di jalanan. Saya melalui zon perindustrian. Beberapa kilang yang ditutup sebulan yang lalu dibuka semula. Sekatan tidak dicabut sepenuhnya.
Tetapi terdapat beberapa pelarasan. Masyarakat antarabangsa juga mula mengakui bahawa sekatan tanpa diskriminasi menyerang rakyat terlebih dahulu. Di hadapan sebuah kilang, pekerja sedang pergi bekerja. Ada yang telah dipecat sebulan yang lalu dan kembali bekerja. Salah seorang daripada mereka berkata kepada saya, "Terima kasih kepada syarikat Malaysia. Kerana mereka kekal dan berjuang, kami juga dapat kembali bekerja." Saya kembali ke hotel dan terus menulis laporan. Saya menulis bahawa Malaysia bukan wira. Mereka juga membuat kesilapan, bimbang dan kadang-kadang mungkin membuat pilihan yang tidak betul. Mereka tidak sempurna. Tetapi saya menambah satu perkara yang jelas. Malaysia adalah satu-satunya negara yang mengganggu perkiraan tentera. Tentera yakin bahawa syarikat asing akan memilih keselamatan berbanding wang. Mereka mengira bahawa syarikat akan beredar kerana tidak dapat menahan pendapat umum dan sekatan. Tetapi Malaysia memilih jalan ketiga. Jalan menentang sambil kekal. Dan pilihan itu menimbulkan keretakan dalam strategi tentera. Saya menulis, adakah keretakan itu akan membawa kepada perubahan besar suatu hari nanti? Saya tidak dapat memastikannya, tetapi ada harapan. Harapan bahawa presiden yang ditunjukkan oleh Malaysia dan cara mereka bertahan sehingga akhir akan memberikan keberanian kepada orang lain. Saya membuat panggilan terakhir kepada Ahmad Zaki. Saya memberitahunya bahawa saya akan meninggalkan Yangon esok. Ahmad Zaki menjawab dengan tenang, "Terima kasih atas usaha anda. Terima kasih kepada anda. Pendirian kami juga dapat diketahui oleh masyarakat antarabangsa," katanya. Saya menggelengkan kepala. "Apa yang saya buat? Saya malah mengkritik anda pada mulanya," kata saya. Ahmad Zaki berkata, "Tidak mengapa. Ia adalah wajar untuk dikritik. Pilihan kami tidak sempurna. Kami hanya melakukan yang terbaik," katanya. "Kami akan terus berjuang untuk tidak memadamkan cahaya itu." Saya menamatkan panggilan dan melihat keluar tingkap. Matahari terbenam. Lampu mula menyala satu demi satu di jalan-jalan Yangon. Lampu jalan, lampu bangunan, cahaya yang memancar dari setiap rumah. Cahaya yang saya cuba putuskan sebulan yang lalu atas nama keadilan. Tetapi kini saya tahu, keadilan tidak selalu mudah. Kadang-kadang ia rumit, kadang-kadang ia bercanggah, dan kadang-kadang tiada jawapan yang sempurna. Begitu juga pilihan Malaysia. Ia tidak sempurna, tetapi ia adalah yang terbaik yang boleh mereka lakukan. Saya menulis perenggan terakhir laporan. Saya menulis bahawa situasi Myanmar belum berakhir. Tentera masih memegang kuasa, rakyat masih berjuang, dan demokrasi masih jauh. Tetapi saya menambah satu perubahan. Tentera sedar bahawa mereka tidak boleh mengawal syarikat asing sewenang-wenangnya. Dan kesedaran itu telah mewujudkan keretakan kecil. Saya menulis, adakah keretakan itu akan membawa kepada perubahan besar suatu hari nanti? Saya tidak pasti, tetapi ada harapan. Harapan bahawa presiden yang ditunjukkan oleh Malaysia akan memberikan keberanian kepada orang lain. Keesokan paginya, saya menuju ke lapangan terbang. Bandar Yangon melintas di luar tingkap teksi. Orang ramai pergi bekerja, kedai-kedai dibuka, kanak-kanak pergi ke sekolah. Pagi yang biasa. Berapa ramai orang yang berjuang untuk mempertahankan kenormalan itu. Saya melalui dewan berlepas lapangan terbang dan menoleh ke belakang. Yangon semakin jauh. Di suatu tempat di bandar itu, Ahmad Zaki dan pekerja masih mempertahankan platform. Utumi Naung masih membuat perhitungan. Dan rakyat masih menjerit demokrasi. Kapal terbang berlepas. Tanah Myanmar kelihatan di luar tingkap. Cahaya matahari memancar ke atas tanah itu. Saya membuka komputer riba dan menyemak fail laporan. Saya membetulkan tajuk, Negara yang Tidak Memadamkan Cahaya. Ia adalah kisah tentang Malaysia, tetapi pada masa yang sama, ia adalah kisah tentang Myanmar. Saya menghantar laporan akhir kepada ibu pejabat, dan saya meninggalkan nota dalam buku pribadi saya. Keadilan kadang-kadang tidak sempurna, tetapi ia masih bernilai untuk diperjuangkan. Saya menulis bahawa apa yang ditunjukkan oleh Malaysia bukanlah keadilan yang sempurna, tetapi tanggung jawab yang tidak sempurna. Tetapi tanggung jawab yang tidak sempurna itu kadang-kadang melindungi lebih banyak perkara daripada keadilan yang sempurna. Di luar tingkap kapal terbang, awan terbentang. Cahaya matahari memancar melalui awan putih. Di suatu tempat di bawah, lampu Yangon masih menyala. Inkubator hospital masih berfungsi, dan pam loji rawatan air masih berputar. Cahaya yang tidak dipadamkan oleh Malaysia. Dan saya sedar, keadilan yang saya cari mungkin berada di dalam cahaya itu, bukan dalam pengisytiharan yang besar atau penyelesaian yang sempurna,
tetapi dalam pilihan kecil untuk bertanggungjawab sehingga akhir. Malaysia bukan wira, tetapi mereka tidak berputus asa, dan itu mungkin lebih penting daripada menjadi wira.